Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Haliza untuk kelas Bahasa Melayu tahun 4. Kita akan menyambung pembelajaran kita untuk kemahiran tata bahasa, tajuk Anyaman Ribu-Ribu dengan merujuk buku teks muka surat 71. Murid-murid tahu apa itu kata nafi? Jom kita belajar bersama-sama. Kata nafi digunakan untuk menidakkan, iaitu tidak mengakui atau menafikan sesuatu pernyataan. Kata nafi terbahagi kepada dua, iaitu tidak dan juga bukan. Kata nafi tidak hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif, manakala kata nafi bukan hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendinama. Walau bagaimanapun, kata nafi bukan boleh hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif untuk mendukung pertentangan maksud. Mari kita lihat contoh kata nafi. Adik tidak tidur di dalam buaian. Tidur di dalam buaian merupakan frasa kerja. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah tidak. Seterusnya, saya tidak akan membantah lagi. Akan membantah lagi merupakan frasa kerja. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah tidak. Seterusnya, dia tidak bekerja hari ini kerana sakit. Frasa itu merujuk kepada frasa kerja. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah tidak. Seterusnya, kata-katanya itu tidak benar. Benar merujuk kepada frasa adjektif. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah tidak. Begitu juga dengan ayat, Rina tidak takut berjalan seorang diri pada waktu malam. Frasa ini merujuk kepada frasa adjektif. Jadi kata nafi yang sesuai digunakan ialah tidak. Seterusnya, walaupun rumahnya tidak besar tetapi cantik. Frasa besar tetapi cantik merupakan frasa adjektif. Jadi, kata nafi yang sesuai digunakan ialah tidak. Mari kita lihat pula kata nafi bukan. Pakcik itu bukan ayah saya. Frasa ayah saya merujuk kepada frasa nama. Jadi, kata nafi yang sesuai digunakan ialah bukan. Menara Kuala Lumpur bukan menara tertinggi di dunia. Jadi, menara tertinggi di dunia merupakan frasa nama. Kata nafi yang sesuai digunakan adalah bukan. Encik Faiz bukan guru bahasa Melayu di sekolah saya. Frasa guru bahasa Melayu di sekolah saya merujuk kepada frasa nama. Jadi, kata nafi yang sesuai digunakan ialah bukan. Kereta api itu bukan dari Ipoh. Dari Ipoh merujuk kepada frasa sendinama. Kata nafi yang sesuai digunakan ialah bukan. Karya ini bukan oleh sastrawan negara. Oleh sastrawan negara adalah frasa sendinama. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah bukan. Hadiah ini bukan untuk saya. Frasa untuk saya merupakan frasa sendinama. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah bukan. Walau bagaimanapun murid-murid, seperti yang cikgu jelaskan tadi, kata nafi bukan boleh hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif untuk mendukung maksud pertentangan maklumat. Sebagai contoh, Hani bukan sahaja pandai tetapi berbudi bahasa. Frasa sahaja pandai tetapi berbudi bahasa adalah frasa adjektif. Jadi, kata nafi bukan boleh digunakan untuk mendukung pertentangan maklumat. Contoh seterusnya,
Mizi bukan membeli kereta produk Azia, tetapi kereta Honda Civic. Frasa ini merujuk kepada frasa kerja. Jadi, kata nafi bukan juga boleh hadir di hadapan frasa kerja untuk mendukung pertentangan maklumat. Cikgu harap kamu faham setakat ini penerangan yang cikgu telah berikan. Cikgu berikan sedikit tips untuk kamu mudah ingat bila untuk menggunakan kata nafi bukan dan bila untuk menggunakan kata nafi tidak. Pada perkataan bukan, huruf N di hujungnya boleh disamakan dengan frasa nama dan juga frasa sendi nama. Huruf N yang ada pada frasa nama dan frasa sendi nama boleh digunakan untuk merujuk penggunaan kata nafi bukan. Manakala untuk kata nafi tidak, huruf K pada hujung perkataan itu boleh digunakan untuk merujuk kepada frasa kerja dan juga frasa adjektif, iaitu huruf K pada kerja dan huruf K yang terdapat dalam perkataan adjektif. Baiklah, sekarang kamu boleh rujuk buku teks kamu halaman 71 untuk tajuk hari ini iaitu anyaman ribu-ribu. Murid-murid pernah dengar apa itu anyaman ribu-ribu? Jom kita baca bersama-sama. Hadif, Minli dan Rajif membaca buku tentang anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu ialah sejenis tumbuhan paku pakis yang boleh dibuat anyaman. Penggunaan ribu-ribu bukan sahaja di Sabah tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Cara untuk membuat anyaman ribu-ribu sebenarnya tidak sukar, namun memerlukan kesungguhan. Langkah awal untuk menghasilkan produk berasaskan tumbuhan ini adalah seperti yang berikut. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat frasa di Sabah tetapi juga di Kelantan dan di Terengganu. Frasa ini merujuk kepada frasa apa ya murid-murid? Ya, frasa ini merujuk kepada frasa sendi nama. Jadi, kata nafi yang sesuai digunakan ialah bukan. Seterusnya, lihat pula frasa sukar namun memerlukan kesungguhan. Frasa ini merujuk kepada frasa adjektif. Jadi, kata nafi yang digunakan ialah tidak. Seterusnya, batang ribu-ribu serta akarnya dicabut menggunakan tangan, tempat kosong, cangkul. Apa agaknya kata nafi yang sesuai digunakan dan apa pula frasa yang merujuk kepada cangkul? Baik, betul. Frasa cangkul merujuk kepada frasa nama. Jadi, kata nafi yang sesuai digunakan ialah bukan. Seterusnya, hanya bahagian pangkal ribu-ribu sahaja dibelah menggunakan pisau kecil. Belahan seterusnya pada batang ribu-ribu perlu menggunakan jari supaya seimbang. Tempat kosong, mudah putus dan rosak. Apa pula frasa yang merujuk kepada mudah putus dan rosak dan juga apa kata nafi yang sesuai digunakan? Ya, kata nafi yang sesuai digunakan adalah tidak dan frasa mudah putus dan rosak merujuk kepada frasa adjektif. Helaian ribu-ribu yang telah kering diraut dengan pisau. Helaian tersebut, tempat kosong, boleh terkena air sebelum digunakan. Jadi, apakah kata nafi yang sesuai digunakan? Ya, kata nafi yang sesuai digunakan ialah tidak. Seterusnya yang terakhir, helaian ribu-ribu diukur tempat kosong dengan pisau tetapi dengan memasukkannya ke dalam lubang tudung tin yang ditebuk. Apakah jawapannya murid-murid? Ya, jawapan yang sesuai adalah bukan dan frasa yang merujuk kepada dengan pisau tetapi dengan memasukkannya ke dalam tudung tin yang ditebuk merupakan frasa sendi nama.
Cikgu harap kamu semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah cikgu terangkan berkenaan kata nafi. Jaga diri dan sentiasa patuhi SOP supaya kita semua terhindar daripada wabak COVID-19 ini. Sehingga bertemu lagi murid-murid. Sekian, terima kasih.